Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini isu paling panas berkaitan dengan My Airlines yang telah pun mengejutkan, menggemparkan seluruh Malaysia. Tapi yang menariknya, tak sudah-sudah apa saja yang berlaku di Malaysia akan dikaitkan dengan ahli-ahli politik. Dan yang terkini, ada kenyataan-kenyataan yang telah tular di media sosial, coba-coba mengaitkan Muhyiddin Yassin dengan My Airlines. Sehingga kan akhirnya Muhyiddin tampil memberikan jawaban yang kita tunggu-tunggu. Karena isu ini telah pun tular di media sosial. Saya tak tahulah siapa yang memulakan idea mengaitkan Muhyiddin Yassin dengan My Airlines ini. Tapi kita bersyukur karena Muhyiddin Yassin akhirnya tampil membuat jawaban tentang perkaitan beliau dengan My Airlines. Muhyiddin kata, henti kaitkan My Airlines dengan saya. Itu pesan Muhyiddin Yassin. Urusi Perikatan Nasional PN, Muhyiddin Yassin menegaskan bahawa dia tidak mempunyai sebarang kaitan dengan syarikat penerbangan My Airlines yang operasinya kini digantung. Kata Muhyiddin, saya dapati ada pihak yang cuba mengaitkan saya dengan Kemelut yang melibatkan syarikat penerbangan My Airlines. Saya ingin menegaskan bahawa saya tiada kaitan langsung dengan syarikat penerbangan ini atau mana-mana pemegang saham syarikat. Saya juga tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai latar belakang syarikat ini, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Menurut Muhyiddin, syarikat penerbangan tambang murah itu mendapat kelulusan bersyarat lesen perkhidmatan udara pada 22 Disember tahun 2021, yaitu semasa dirinya tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Penglibatan firma guaman Rosli Dahlan Seravanan Partnership (RDS) sebagai peguam bagi pihak pemegang saham syarikat My Airlines tidak boleh dikaitkan dengan saya, kata Muhyiddin lagi. RDS sebagai sebuah firma guaman berhak untuk mewakili sesiapa sahaja yang memerlukan khidmat guamannya, kata Muhyiddin. Saya percaya ada pihak-pihak tertentu yang cuba mencemarkan nama baik saya dengan membuat tuduhan jahat. Kononnya saya terbabit dengan syarikat ini. Hentikanlah politik murahan yang kotor ini, kata Muhyiddin lagi. My Airlines mencuri tumpuan apabila pada 12 Oktober lalu ia mengumumkan penggantungan operasinya berikutan tekanan keuangan yang ketara. Sementara menunggu pengstrukturan semula pemegang saham dan permodalan semula syarikat. Pada 16 Oktober lalu, ahli Parlimen Kapung, Lim Lip Eng, menggesa kerajaan melancarkan siasatan jenayah terhadap pemegang saham My Airlines dan pegawai kerajaan yang meluluskan lesen perkhidmatan udara syarikat penerbangan itu. Katanya, mereka yang bertanggung jawab terhadap operasi syarikat itu juga harus dihalang daripada meninggalkan negara, manakala aset mereka dibekukan oleh kerajaan sementara menunggu siasatan. Semalam, Bernama melaporkan polis menahan seorang pengasas bersama dan pemegang saham sebuah syarikat penerbangan bergelar Datuk serta isteri dan anak lelakinya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Jenayah Komersil Bukit Aman, Ramli Muhammad Yusuf berkata, mereka ditahan bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. My Airlines ditubuhkan pada 11 Januari tahun 2021. Antara lembaga pengarah My Airlines adalah pengasas bersama yang juga pemegang saham terbesar syarikat itu, Ellen Goh Huan Hua, Shen Go Zihan, bekas Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Malaysia Awam Malaysia DCA, Azharuddin Abdul Rahman, bekas Ketua Pegawai Operasi Malaysia Airports Holding Berhad, Abdul Hamid Muhammad Ali,
Bekas ketua pegawai eksekutif syarikat itu, Rene Teo, dan pengarah Trillion Cove, Jyothi Prakash Murugan. Saudara-saudara sekalian, ini memberikan pelbagai reaksi berkaitan dengan perkara tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini daripada Parti Bersatu terhadap ahli Parlimen Kuala Kangsar, iaitu Iskandar Zulkarnain, gara-gara tindakan Datuk Seri ataupun Iskandar Zulkarnain menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim secara diam-diam tanpa pengetahuan Hamzah Zainuddin dan Muhyiddin di dalam Parti Bersatu. Inilah keputusannya. Ada orang kata dia mungkin akan dipecat. Ada orang kata dia mungkin akan digantung keahliannya. Dan ada juga yang orang kata bahawa beliau tidak akan dikenakan apa-apa tindakan. Bahkan mungkin orang-orang lain juga di dalam Parti Perikatan Nasional akan turut meniru, akan mengikuti jejak langkah Iskandar Zulkarnain menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan peruntukan daripada kerajaan. Menurut laporan di sabudin.com dan beberapa portal yang lain, ahli Parlimen Kuala Kangsar akan dihukum dalam sehari dua lagi. Perikatan Nasional akan membuat keputusan dalam beberapa hari lagi akan datang mengenai tindakan terhadap ahli Parlimen Kuala Kangsar, iaitu Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid. Berikutan keputusannya menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin berkata, pihaknya akan mengadakan mesyuarat bagi membincangkan perkara itu dan seterusnya memutuskan tindakan lanjut terhadap Iskandar Zulkarnain. Kata beliau, dalam sehari dua kita akan adakan mesyuarat. Selepas itu kita akan buat keputusan. Katanya kepada pemberita ketika ditemui di lobi Parlimen hari ini. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris sebelum ini berkata, parti itu hanya akan mengambil tindakan drastik menggugurkan keahlian Iskandar Zulkarnain jika dia bertukar kerusi dan duduk di blok kerajaan di Dewan Rakyat. Kata beliau lagi, parti belum membincangkan apa tindakan bakal dikenakan. Tetapi tidaklah sampai hentikan keahlian, kata Razali. Pada 12 Oktober lalu, ahli Parlimen Kuala Kangsar itu menyuarakan sokongan terhadap Perdana Menteri memetik kos sara hidup yang semakin meningkat di kawasannya. Dia berkata, keputusannya juga bertujuan untuk menguji sama ada Perdana Menteri ikhlas memberikan peruntukan kepada mana-mana ahli parlimen yang menyokong dasar kerajaan perpaduan. Susulan pengisytiharan itu, Hamzah mendakwa kerajaan berterusan menyalahgunakan kuasa bagi melakukan intimidasi serta ugutan terhadap pemimpin pembangkang. Hamzah juga mendakwa SPRM mengugut Anwar Ibrahim, SPRM juga mengugut Iskandar Zulkarnain supaya menyokong Anwar untuk menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki telah pun menafikan dakwaan itu kemarin. Dan beberapa waktu yang lepas, beberapa komen daripada netizen ataupun beberapa jawapan daripada Anwar Ibrahim tentang isu ini telah pun dijawab, telah pun dikeluarkan. Anwar Ibrahim kata kalau benar Iskandar Zulkarnain diintimidasi, diugut oleh SPRM, keluarkan bukti itu, kata Anwar Ibrahim kepada Hamzah Zainuddin, dan buat laporan supaya siasatan dibuat. Tapi sampai ke hari ini, nampaknya Hamzah Zainuddin belum pun membuat apa-apa laporan polis. Jadi kita tak tahulah siapa yang benar, siapa yang betul. Dalam satu
komen di dalam ruangan komen ini. Apa yang menariknya ialah dalam sidang parlimen tak ada seorang pun menteri atau timbalan menteri yang bercakap tentang hal ini, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, selepas beberapa hari isu tentang sokongan daripada ahli Parlimen Kuala Kangsar tular, dan yang paling mengejutkan kita ialah dakwaan daripada Perikatan Nasional mengatakan bahawa SPRM main kotor dengan cara mengugut ahli Parlimen Kuala Kangsar tersebut untuk menyokong kerajaan perpaduan, dan kalau tidak menyokong konon dakwaan tersebut, dia akan dikenakan dakwaan rasuah. Perkara itu telah menjadi pertanyaan banyak pihak, buah mulut dan percakapan di mana-mana. Tidak pedulilah di pejabat kah, di kedai kopi kah, di tepi jalan kah, dalam bas kah, dalam teksi atau sebagainya. Akhirnya Anwar Ibrahim tampil memberikan jawapan ataupun memberikan cabaran yang kita tunggu-tunggu. Anwar Ibrahim kata, tunjuk bukti jika betul ahli Parlimen Kuala Kangsar diugut. Anwar mencabar Hamzah Zainuddin. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin atas dakwaannya bahawa ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid diugut agar menyokong kerajaan. Anwar berkata ia merupakan satu dakwaan serius dan Hamzah seharusnya mengemukakan bukti berkaitan kepada pihak berkuasa. Dengan kata yang lain, kalau benar ada berlaku perkara seperti itu, Hamzah Zainuddin sepatutnya bukan membuat sidang media, tetapi melaporkan perkara tersebut dengan bukti yang kukuh dan sama kepada pihak polis yang berwajib. Ini bagi mengukuhkan dakwaan tersebut, dan kalau cakap-cakap saja di media sosial, kata para penganalisis politik dan juga netizen, mereka kata siapapun boleh lakukan. Dan ianya akan jadi tiupan angin semata-mata. Tiada tindakan yang boleh dibuat kerana tiada laporan secara rasmi dibuat. Jadi, mengapa takut buat laporan, kata mereka. Kalau ada bukti, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia patut keluarkan bukti. Jangan pakai bebal saja, kata Anwar Ibrahim lagi. Kalau ada bukti, ini satu tuduhan yang serius. Dia patut buat laporan agar ada siasatan, katanya kepada pemberita di Putrajaya hari ini. Terdahulu, Iskandar Zulkarnain yang merupakan ahli Parlimen Bersatu mengumumkan sokongannya terhadap Anwar Ibrahim. Hamzah Zainuddin kemudian mendakwa SPRM telah mengugut Iskandar agar berbuat demikian jika tidak ingin dihadapkan dengan pertuduhan rasuah di mahkamah. Dalam pada itu, Anwar turut menafikan dia ada menghubungi Iskandar atau menghantar wakil untuk bertemu dengannya. Saudara-saudara sekalian, dalam tulisan Sabudin yang baru-baru ini kita telah bacakan juga menyatakan bahawa tidaklah mustahil bahawa tindakan Iskandar Zulkarnain menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim kini telah membuka pintu peluang kepada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional yang lain yang mungkin selama ini mencari ruang keberanian untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kata beliau, mungkin ini akan menjadi duluan tindakan yang akan diambil oleh Parti Perikatan Nasional terhadap ataupun Parti Bersatu terhadap Iskandar Zulkarnain pasti akan menjadi duluan kepada banyak hal. Kalau beliau dipecat, juga akan menjadi duluan. Kalau beliau digantungkan keahlian pun boleh jadi duluan. Apa saja yang mereka lakukan pasti akan membawa natijah yang berbeza dan besar khususnya bagi Parti Bersatu. Apa pendapat anda semua? Benarkah Zulkarnain telah pun diintimidasi? Ataukah
itu hanya alasan semata-mata untuk mengaburi bagi menutup kemaluan atau menutup perkara yang memalukan yang telah berlaku kepada Perikatan Nasional gara-gara Iskandar Zulkarnain memalukan Perikatan Nasional dengan berpindah atau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkinkah pemimpin-pemimpin dalam Perikatan Nasional sendiri telah koyak gara-gara kesilapan mereka sendiri, keangkuhan mereka sendiri untuk tidak membuat perundingan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu yang paling hangat malam ini ialah melibatkan tentang komplot menaikkan harga telur dan juga ayam. Ini komen dan amaran daripada Anwar Ibrahim untuk anda semua yang cuba-cuba mahu membuat komplot menaikkan harga telur dan ayam. Anwar Ibrahim menyatakan bahawa beliau akan lakukan perkara ini. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, itu percuma. Perdana Menteri berjanji akan buat perkara ini jika ada komplot menaikkan harga telur dan ayam. Kerajaan tidak akan teragak-agak untuk membawa masuk bekalan telur ayam dari Thailand seandainya pemain industri dalam negara mengambil kesempatan untuk meningkatkan harga makanan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami kebimbangan rakyat. Susulan, keputusan kerajaan tidak lagi melaksanakan kawalan harga sementara bagi telur dan ayam. Namun beliau yang juga Menteri Kewangan memberi jaminan pengapungan itu tidak akan menjejaskan indeks harga pengguna kerana kerajaan sudah bersiap dengan rancangan mitigasi untuk memastikan bekalan itu kekal rendah. Beliau turut menjelaskan bahawa ini adalah masa terbaik untuk mengapungkan harga telur ayam kerana tren semasa menunjukkan harga bahan makanan itu di negara luar lebih rendah dari harga siling di Malaysia. Pendekatan kita buat ini ialah melihat keadaan harga pasaran sekarang. Bila harga pasaran kurang dari harga siling seperti sekarang dan harga ayam pula serta telur di Thailand itu lebih rendah daripada Malaysia, maka ini masanya kita apungkan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau benar ada kekurangan bekalan, maka kita akan tambahkan daripada stok milik Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. KPKM ada 30% stok ayam dan telur dan kerajaan bersedia untuk membeli dari Thailand andai kata ada keperluan untuk mengelak daripada harga itu naik. Itu setakat jaminan yang kita boleh lakukan. Maknanya, jika ada usaha untuk meningkatkan harga, langkah mitigasi adalah dari segi pengeluaran stok dan pembelian dari Thailand. Dengan ini dapat mengekang kenaikan harga. Itu langkah kita ambil. Kata Anwar Ibrahim, keputusan ini tegas dan muktamad, katanya dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini. Beliau berkata demikian menjawab soalan Datuk Rosul Wahid Perikatan Nasional Hulu Terengganu yang bertanya, apakah jaminan kerajaan bahawa harga mengapungkan atau langkah mengapungkan harga ayam dan telur tidak akan membebankan rakyat yang sedang berhadapan dengan kos sara hidup yang tinggi. Terdahulu, Anwar juga yang ahli Parlimen Tambun mengumumkan kawalan harga sementara bagi ayam dan telur tidak akan diteruskan bagi memastikan bekalan mencukupi. Butiran mengenainya akan diumumkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Pada masa ini, kerajaan menanggung sebanyak RM3.8 bilion untuk subsidi telur dan ayam yang berlangsung berterusan dan tidak hanya pada musim perayaan sahaja. Mengapa kita lakukan pengapungan sekarang? Anwar Ibrahim menjawab, kerana harganya turun dan bekalannya besar. Stok KPKM 30%, harga di Thailand pula jauh lebih rendah. Jadi, jika
Jadi tidak ada sebab mengapa kita tidak boleh lambakan bekalan seandainya ada peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga tambah Anwar lagi hari ini. Saudara-saudara sekalian, saya pikir ini satu langkah yang amat bijaksana daripada Anwar Ibrahim. Ini bagi mengawal harga dan juga untuk mengawal bekalan. Maka dengan itu, lebih baiklah ada langkah seperti ini daripada hanya melihat dan melihat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu kejutan berita baik yang kita tunggu-tunggu daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terbuktilah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini bukan saja disukai oleh semua orang di Malaysia, yang pelbagai kaum, tetapi amat disukai oleh orang yang kurang berada, kurang bernasib baik, atau dengan kata yang lain, orang miskin. Di Malaysia ini masih ramai orang yang kurang berkemampuan. Masih ramai orang lagi yang kurang bernasib baik, yang mana boleh dikategorikan sebagai miskin. Itu sebabnya Datuk Seri Anwar Ibrahim bersungguh-sungguh mahu menghapuskan kadar kemiskinan tegar di Malaysia dalam pentadbiran beliau. Banyak perkara, banyak peralatan, banyak tools, banyak langkah, banyak intervensi yang telah pun dicadangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membantu golongan miskin ini berjaya. Namun ada juga yang hairannya, yang kita boleh sebut bukan juga kaya, orang kebiasaan, tapi tak tahulah, terpengaruh mungkin oleh politikus-politikus yang ada di luar sana, terpengaruh pula untuk membenci Anwar Ibrahim. Tak tahulah. Walhal Anwar Ibrahim banyak sekali membantu golongan miskin dan golongan kebanyakan di Malaysia. Hari ini Anwar Ibrahim sekali lagi mengumumkan perkara yang luar biasa, di luar daripada jangkauan pemikiran kita, yang sebenar-benarnya saya tak pernah mendengar ada orang pemimpin di Malaysia yang pernah mengumumkan pendirian seperti yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Yaitu Anwar Ibrahim kata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengarahkan semua universiti terima kemasukan pelajar miskin. Bukankah ini satu perkara yang menarik? Membantu orang miskin. Kerana kita tahu, ramai sebenarnya golongan miskin, anak-anak daripada keluarga yang kurang berkemampuan, yang tidak bernasib baik, yang pintar-pintar, yang pandai-pandai, yang boleh meneruskan pelajaran ke Menara Gading, yang layak. Tetapi mereka terpaksa menguburkan niat mereka untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi di universiti kerana kekangan keuangan. Ada yang terpaksa berhenti meneruskan pengajian kerana nak bantu anak adik beradik, nak bantu ibu bapa, tak boleh membayar yuran. Itu yang ada berlaku. Ada juga yang sudah memulakan pengajian, terpaksa berhenti kerana kekangan keuangan juga. Ini satu perkara yang amat menyedihkan kita di Malaysia. Namun demikian, Anwar Ibrahim telah cuba sedaya upaya selama 10 bulan, baru 10 bulan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dia telah memberikan idea-idea yang luar biasa. Antaranya hari ini, Anwar Ibrahim mengarahkan semua universiti terima kemasukan pelajar miskin. Anwar Ibrahim kata semua universiti diarah supaya tidak menolak kemasukan pelajar miskin jika mereka tidak mampu membayar yuran pendaftaran pengajian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, arahan itu adalah pertama kali dalam sejarah negara untuk bertujuan memberi ruang kepada pelajar untuk melapor diri di mana-mana universiti. Dengan kata lain, Anwar Ibrahim mahu semua rakyat di Malaysia ini tanpa mengira kaya miskin, orang kampung, orang bandar, apa bangsa, apa agama, dari negeri mana, asal saja layak masuk universiti, masuk dulu, kata Anwar Ibrahim. Terima saja. Kalau tak dapat bayar yuran, terima dulu.
Kata Anwar Ibrahim, yuran universiti kita beri Perbadanan Tabung Pinjaman Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN 1.500, tetapi ada yuran universiti lain Rp1.800. Oleh sebab itu Anwar Ibrahim kata ada keluarga dari Ampang dan 2 dari Tambun tidak mahu terima pelawaan ke universiti kerana tidak mampu. Saya bagi arahan, tidak ada universiti yang boleh menolak mana-mana pelajar miskin. Mesti daftar bagi nama dia dan kementerian atau jabatan harus selesaikan, tegas beliau lagi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Keuangan di Dewan Utama Kementerian Keuangan di Putrajaya hari ini. Pada masa yang sama, Anwar meminta pelajar miskin terbabit mendaftar dan melapor diri di universiti yang ditawarkan terlebih dahulu, manakala pihak kerajaan akan mencari jalan bagi tujuan membantu. Ini kan kata lain, daftar saja. Ini berita baik kepada semua rakyat Malaysia yang tidak mampu meneruskan pelajaran kerana tidak ada uang. Anwar Ibrahim kata, jalan dulu, kau daftar saja. Nantilah bayaran dia, kerajaan akan fikir untuk bantu anda. Bukankah itu satu pemimpin yang harus kita hargai, yang harus kita teladani? Ini kali pertama dalam sejarah Malaysia seorang Perdana Menteri mengatakan begitu. Kau daftar dulu, nanti bayar yuran. Lebih kurang gitulah ceritanya kan. Hebat betul. Tidak ada anak kita dari mana saja yang miskin, tidak mampu bayar yuran yang ditolak universiti, kata Anwar Ibrahim. Kena daftar dulu dan lapor. Kita akan cari jalan bantu, kata Anwar Ibrahim. Pada 13 Oktober lalu, Perdana Menteri ketika membentangkan belanjawan 2024 di Parlimen mengumumkan kerajaan memperuntukkan RM16.3 bilion bagi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Kata Anwar Ibrahim, mulai tahun depan, yuran pendaftaran memasuki universiti awam dihadkan tidak melebihi RM1.500. Wow! Ini satu berita yang memang kita tunggu. Yaitu penurunan harga yuran kemasukan ke universiti. Anwar Ibrahim kata pendaftaran masuk universiti awam dihadkan tidak melebihi 1.500. Tapi ingat, universiti awam sahaja. Kerajaan Madani juga memutuskan bahawa pelajar sedia ada yang tidak mampu membayar yuran pengajian tidak akan disekat daripada mendaftar subjek pada setiap semester apabila bayaran boleh dilunaskan selepas pendaftaran subjek, kata Anwar Ibrahim lagi. Selain daripada itu, yang lebih menarik lagi ialah apabila Anwar Ibrahim kata, takkan saya kena duduk pejabat saja. Anwar pertahan tindakan jumpa pelajar IPT. Sejak Datuk Anwar Ibrahim aktif turun ke universiti serta Institut Pengajian Tinggi IPT, beliau dikritik pihak pembangkang yang mendakwa beliau mahu meraihkan sokongan. Perdana Menteri bagaimanapun tidak melayan tuduhan diperkatakan kerana menurutnya, usaha itu dilakukan untuk mengetahui keperluan golongan belia yang boleh direalisasikan kerajaan. Beliau berkata, mustahil untuknya duduk di pejabat semata-mata tanpa turun ke padang, mengambil tahu keluhan mahasiswa dan anak muda. Hari Isnin sampai Jumat di pejabat, Sabtu Ahad di lapangan. Takkan nak duduk di Kuala Lumpur, Putrajaya tak ambil peduli. Mana saya nak tahu apa keluhan mahasiswa, anak muda, anak-anak tingkatan 6, politeknik. Tetapi bila kita dengar mereka, tindakan diambil, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.